Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bihi tatimmus shalihat, walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad, imamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma amin. Yang dikasihi sahibul fadilah Tuan Imam Masjid Al-Muhsinin, tuan-tuan barisan ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan pegawai masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, anak-anak jemaah Masjid Al-Muhsinin, Masjid Darul Aman Haid yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan semuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sambung kuliah, sebagai mukaddimahnya, dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, kaifa antum iza tagha nisa'ukum wa fasaqa syababukum wa taraktum jihadakum, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, kata Nabi, macam mana keadaan kamu apabila wanita-wanita kamu mereka itu jadi melampau, apabila anak-anak muda kamu mereka jadi rosak, dan apabila kamu telah meninggalkan jihad kamu. Hadis ini sebahagian daripada satu riwayat yang panjang, kita ambil sebahagian daripadanya. Dalam hadis ini Nabi SAW, tak kala mana Nabi menyebutnya kepada para sahabat, Nabi melontarkan satu keadaan yang membimbangkan pada masa depan. Waktu Nabi cakap dengan sahabat, waktu Nabi bagi tahu dekat mereka keadaan, tentu sekali ketika adanya baginda, ketika adanya Nabi, kita semua sedia tahu bahawa keadaan begitu baik sekali. Sebaik-baik kurun adalah kurun di mana Nabi duduk, Nabi ada. Selepas itu baru kurun berikutnya, kurun sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. Jadi Nabi mengkhabarkan satu berita yang akan datang, satu keadaan yang sedang dalam saat itu belum berlaku, cuma Nabi membayangkan akan kejadian yang pasti ini. Nabi kata, kaifa antum idza tagha nisa'ukum, macam mana keadaan kamu, maknanya macam mana keadaan orang Islam ni. Kamu ni siapa? Kamu ni umat Islam. Macam manalah keadaan umat Islam ni bila wanita-wanita mereka melampau. Wanita nak tuntut kebebasan, wanita tak mau diikat dengan hukum agama, wanita tak mau jadi dah macam mana yang telah agama tentukan. Wanita ni tuan-tuan, sebelum datangnya Islam, kita semua baca dalam sejarah,
macam mana mereka itu menjadi tempat melampias hawa nafsu aja. Wanita ini menjadi hamba. Wanita ini menjadi umpama barang yang dijual, boleh dijual, boleh dibeli. Bahkan dia menjadi hamba kepada anaknya kediri. Kalau dalam agama lain lagi teruk, mati laki dia nak kena bunuh diri, dia bakar sekali dengan suami dia. Pendek kata, wanita sebelum daripada Islam cukup dahsyat dia punya keadaan. Tapi Islam datang, Islam mengangkat tinggi kedudukan wanita. Syurga duduk bawah tapak kaki ibu. Orang perempuan tak payah keluar berjihad. Yang suami dia buat di luar, suami dia pergi sembahyang jemaah, suami dia pergi buat kerja makruf nahi mungkar, suami dia terlibat dalam aktiviti masyarakat, dia kalau duduk dalam rumah suami dia tunai tanggungjawab dia sebagai isteri yang baik. Dia jaga hak-hak suami dia, dia jaga hak Allah Ta'ala, dia tak keluar pun daripada rumah suami dia. Hak mana suami dia dapat pahala di luar, dia dapat. Dalam Islam, wanita disebut sebagai sebaik-baik perhiasan dunia. Tiba-tiba orang perempuan yang begini mulia dalam Islam dimuliakan oleh Islam, nak bebas diri mereka. Mereka tak mau terikat lagi dengan apa yang Allah tentu. Mereka tak mau jadi isteri yang hanya kerjanya melahirkan anak. Mereka tak mau lagi duduk di rumah nak urus rumah tangga suami. Mereka tak mau. Mereka nak bebas. Berapa ramai orang Islam hari ini yang terpengaruh dengan idea-idea yang menjahanamkan daripada kumpulan yang memang ditaja oleh musuh Islam. Kita tahu siapa di belakang women liberation. Kita tahu siapa di belakang sisters in Islam. Walaupun mereka mengaitkan diri mereka dengan Islam, apa yang mereka bawa adalah fikrah-fikrah dan pandangan-pandangan, keyakinan-keyakinan yang bercanggah dengan akidah, yang bercanggah dengan hukum agama. Ahli sunnah wal jamaah telah menentukan itulah yang dipegang di dalam dunia Islam sebagai satu-satunya akidah yang benar, yang betul, dengan syariat yang tertentu. Tetapi women liberation membawa satu idea baru yang telah lama diketengahkan dan disambut oleh sisters in Islam. Tuan-tuan, apabila gejala sosial meningkat, kita tengok berapa ramai orang perempuan yang nak jadi laki-laki. Baru-baru ini akhbar melaporkan macam mana ada budak universiti, siswi ditangkap pada malam merdeka dalam keadaan mereka itu berdua-duaan. Perempuan dengan perempuan yang dikesan mengamalkan hidup dengan budaya somsam. Tuan-tuan, kita selalu duk tangkap khalwat laki-laki dengan perempuan. Kita duk tangkap khalwat tiap-tiap tahun laki-laki dengan perempuan. Tiba-tiba tahun ni tangkap, termasuk yang tertangkap adalah perempuan dengan perempuan. Dan akhbar melaporkan bahawa sebahagian budak-budak perempuan ini mereka sudah jemu dengan hukum-hukum agama. Mereka bukan takat hidup mereka itu mereka buat benda yang salah, benda yang mungkar, bahkan mereka pergi one more step, mereka dah tak mau terikat dengan hukum. Mereka menafikan hukum, mereka menolak hukum, menyatakan jemu mereka dengan agama. Bayangkan bila manusia memusuhi agama, bila mereka memusuhi agama, maka orang itu sudah meletakkan mereka dalam posisi menuju jurang neraka Allah untuk kekal di dalamnya. Tuan-tuan bayang kalau jumlah wanita-wanita yang rosak akhlak ini bertambah dalam masyarakat, yang jadi lesbian,
yang jadi tomboy, yang jadi pengkit, yang jadi ibu-ibu tunggal, yang gagal untuk melaksanakan amanah Allah. Bila mereka hidup terpisah daripada suami, depalah ibu, depalah ayah, tapi mereka hidup dengan jalan yang salah. Mereka melakukan perbuatan yang salah untuk sesuap nasi. Mereka melanggar syariat Allah. Mereka tidak peduli kepada agama dan tidak mengambil berat agama dalam hidup mereka. Mereka hidup untuk dunia. Mereka sanggup buat dosa di atas dosa di atas dosa. Mereka disaluti dan diselaputi oleh dosa. Bayangkan khabar buruk pada masa depan bila perempuan wanita ini akan menjadi ibu, dan ibu-ibu inilah yang akan melahirkan anak untuk menggantikan kita pada satu hari nanti. Kita tengok hari ini dalam surah Abang, seorang budak perempuan gadis ditahan ketika bayi ditemui, anaknya dilahirkan, dan dalam keadaan tidak ada selai kain pun menutupi bayi itu. Dia telah ditinggalkan di atas silin, di atas silin dalam satu tandas, bertali pusat, duk menangis, gempar habis, takut habis. Orang duk ingat aku menatang pada teriak, tuan-tuan. Budak perempuan ini satu lagi tragedi kepada kemanusiaan apabila anak dilahirkan dalam keadaan demikian. Anak itu tidak berdosa, yang berdosa adalah yang melakukan dosa daripada wanita dan lelaki yang tidak bertanggungjawab, yang menyebabkan kelahiran yang tidak dikehendaki ini. Tuan-tuan, Nabi kata wa fasaqa syababukum, macam mana keadaan kamu bila anak muda kamu jadi fasik. Bukan dekat wanita rosak, anak muda jahanam. Cuba tuan-tuan tengok yang menjadi penagih ekstasi, yang terlibat di dalam penagihan dadah, yang terlibat di dalam gejala-gejala sosial. Siapakah yang paling ramai dalam masyarakat kita kalau bukan anak-anak kita? Kita tengok baru-baru ni ketika kita menyambut merdeka, 75 tahun kita merdeka. Mereka yang masih gagal merdeka ini adalah anak-anak lepas merdeka yang seronok kerana merdeka, tapi buat benda yang mengoyak hati kita. Kita cukup kecewa dengan anak-anak ini yang dibiarkan, dibebaskan merdeka oleh mak bapak mereka di balam merdeka, sampai buat apa mereka punya suka. Adakah merdeka maksudnya kita bebas buat apa kita punya suka? Mereka keluar ramai-ramai, jumlah dia bukan 10-20 orang, beratus orang. Mereka merempit, tuan-tuan. Malam merdeka di Ipoh, di satu simpang 4, 2 orang anggota polis melalui detik yang mencemaskan dalam hidup mereka ketika bertugas. Saat satu budak muda try dia punya motor, jentera motor dia bawa laju, terlajak laju, dia mengelongsong, tuan-tuan. Polis ni tahan budak ni. Waktu itu beratus mat rempit menuju ke arah MPV polis, dan 2 polis ini diserang dengan menggunakan ketulan-ketulan batu. 2 orang polis ini diserang dengan menggunakan kayu, menggunakan topi keledar, menggunakan botol-botol arak. Ini dilaporkan oleh akhbar. Kalau tidak kerana dihantar beberapa buah kereta peronda polis, niscaya mereka akan mungkin lebih teruk daripada itu, kerana dengan sampainya kereta peronda polis baru puak-puak rempit ni lagi. Tuan-tuan percaya tak percaya, hak rempit tu semua tu, tuan-tuan, semua, hampir semuanya adalah anak-anak kita, anak-anak Melayu Islam. Mereka pada malam itu ketika menyambut merdeka, jelas mereka tidak merdeka. Saya tanya penguatkuasa daripada daerah Pulau Muda, kita hantar penguatkuasa ni rata malam merdeka, tuan-tuan, pi pantai merdeka, merdeka, pi pantai merdeka. Dia kata kami tak pi lah tahun ni. Awak ramai sangat. Tu dia,
Tuan-tuan bayangkan, ramai sangat nak pergi Batam Merdeka tu, ramai sangat. Kita pergi sebiji, 2 biji band, mereka ada berapa ramai. Kalau mereka main keliling, kita mampu. Tahun lepas mereka pergi, tuan-tuan, sampai band, ada orang dah duduk tunggu press tu, wow, keluar, bukan boleh buat apa. Berapa pasang yang ditangkap di tengah-tengah bandar. Baru-baru ni kita buat tangkapan di dalam Kedah. Waktu sambut, tengah duduk riuh sambut Merdeka, ada satu kisah tragedi bagi saya sebab umur dia lajak tua. Tak tahu saya kat 50 berasa tua. Dia bukan dekat 50, 71 tahun umur dia. 71 tahun umur dia, tuan-tuan. Kita tangkap dia kerana dia berkhalwat dengan kekasih dia. Setelah menjalinkan hubungan cinta selama beberapa bulan, malam tu mereka bermadu asmara. Umur 71, ditangkap dengan kekasih dia berumur 14 tahun. Tuan-tuan nak kata apa? Umur 14 tahun ni bukan cerita dia anak dia, cucu dia, tapi dia bercinta dengan budak tu. Dunia akhir zaman, tuan-tuan. Ada satu kisah, 2 orang bercinta, umur 70, kedua-dua umur 70 lebih lah. Hak jantan pun 70 lebih, hak perempuan pun 70 lebih. Kita serbu pergi tangkap pun tengok laih dah. Kita pun tak tahu dia lapak tang mana, kita tak tahu macam mana dia boleh karan pun kita tak tahu. Cari hak perempuan tu tak ada. Tengok-tengok duduk sembunyi belik tong gas. Pasal badan dia kecil. Bila kita ni tua, dulu kat badan kita besar, bila kita tua badan kuih pelan kecil, Ustaz betul tak? Badan kuih pelan kecil, dia jadi nanti apa, kena apa natang apa dia panggil dia tu, tulang, perebutan tulang. Kita jadi kuih kecil, nak nampak dekat, nak sama macam tong gas, dia duduk belakang tong gas, kena tangkap. Tapi nak abang kata setan, nak abang kata iblis, dia tak peduli tua, dia tak peduli muda. Lagi kita ni waras akal, lagi kita ini di depan kita ada neraca, dosa dan pahala, surga dan neraka, diikat hukum-hukum agama. Selagi itu iblis tidak akan sekali-kali mengendorkan usahanya untuk menjahannamkan kita. Nampak tak? Tambah kita kalau kuih pelan tu, kita kuih pelan hujung lah tu. Kita patut mau sedang diri dah, kita tu. Orang tua sedang kata dia tua, kira A. Tapi kalau tua tak sedang kata dia tua, mangkap sungguh. Bila lagi nak sedang? Kita dah tua tak mau nak sedang diri lagi. Kita dah tua tak mau nak bersiap lagi. Kita dah tua tak semayang lagi. Bila kita nak semayang? Anak pergi report di pejabat agama, dia kata, "Pak saya tak semayang." Pergi jumpa dengan kaunselor. Saya duduk sembang dengan kaunselor, dia beritahu kata, anak ni main mengadu kat kita. Dia kata, "Pak dia baca kat Quran tapi semayang dah." Tanya dak, "Pak, Quran baca macam mana tak semayang?" Dia kata, "Aku nak semayang, apa lagi aku tak faham betul, aku tak semayang. Aku kena faham dulu ni, nak kena faham dulu semua ni baru boleh semayang." Pak cakap pandai. Tanya dia, baca Quran okey tak? Okey juga. Tapi yang kata manusia ni, bila dia tak mengaji, dia jadi sesat barat. Siapa pergi duk petua kat dia tu, bila kita baca Quran, kita kena faham semua Quran tu, baru lepas faham kita amal. Tanya, "Pak ni umur berapa?" "Pak umur 65 tahun." Tu dia ustaz, umur 65 tak semayang lagi. Umur 65 makna dia tak semayang, serupa dia tak balik lagi. Anak, alhamdulillah Tuhan bagi ilmu, dia sedang dia pergi cari kita. Tapi cerita hidayah ni bukan hak dia, bukan hak kita. Hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Sebab tu Nabi kata akhirnya, "Aku tak tahu macam manalah keadaan kamu bila kamu tinggal jihad kamu." Kita tak boleh tinggal soal jihad, tuan-tuan. Kesungguhan kita untuk
meninggikan agama Allah dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam hidup kita. Kita wajib meninggikan agama Allah dalam diri. Jihad, nak kena mengaji agama Tuhan ni, kena kenal hukum hakam dia, kena sayang dan cinta pada dia. Bukan takat jihad dalam bidang ekonomi, kita jihad dalam bidang ilmu, kita jihad di dalam masyarakat, jihad meninggikan agama Allah, sehinggalah al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam tu jadi tinggi dan tak ada yang lebih tinggi dari Islam. Hari ini kita tengok kita ramai tapi kita tidak ada kekuatan. Hari ini kita kena tabit. Hari ini kita kena minta sedekah, bawa tepurung dekat Israel. Kita nak masuk pi di Masjidil Aqsa, kiblat yang pertama umat Islam. Kita nak pi masuk dalam masjid hak kita, kita kena minta kat depa. Tak hina kat kita? Cuba tuan-tuan bayang, kita satu hari nanti semayang di tempat kita, masjid tu masjid kita, dia duduk tunggu depan tu, kita nak masuk, dia kena bayar hak kita punya. Hina lah, hina. Ni masjid kita, macam mana kita minta ke orang lain? Tapi tu sedang berlaku. Masjidil Aqsa, kalau kita nak pi, kita nak kena berjawab dengan puak Israel. Dan kadang saja dia saja nak test kita ni, nak lawan dia ke tak? Kan? Kawan-kawan masuk dah, dia kata saja, dia duduk biar tunggu kanga, duduk tunggu lama, saja. Dia nak tengok kita lawan ke tak? Tu yang kata Yahudi, lemahnya kita tuan-tuan. Kita pun jadi tak tahu. OIC tu punya sikit besar punya duk ada. Negara Islam sikit kaya punya duk ada. Tapi kita tak tahu hak duduk berlaku di Iraq tu, hak duduk ada di Syria tu, hak yang nama apa ISIL ke menatang apa tu. Depa ni siapa pun kita tak tahu. Kita tak tahu. Punya hebatnya Barat mengelirukan kita sampai kita tak tahu. Kita pun kita tengok ni bukan Islam dah hajak lagu ni. Dia nanti baca ayat Quran, dia nanti gung takik ke belakang kedebang sampai putih kepala. Melaksanakan hukum Allah tapi menyebabkan orang jadi takut kepada hukum Islam. Tembak tak kira siapa pun lagu tu. Kita tak tahu depa ni main mana. Patutnya mereka yang duduk di atas, orang-orang yang ada otoriti, kerajaan-kerajaan umat Islam yang besar, dikenal pasti mereka ni siapa. Kita bimbang apabila umat Islam akhirnya berbunuhan sesama umat Islam. Kita lagi lemah. Yang paling menyedihkan tuan-tuan, kita mendapat berita bahawa yang sedang berada di situ ramainya adalah Sunni. Akhirnya kita akan melihat Amerika sudah masuk dan menghalalkan senjata dengan diizinkan oleh Liga Arab dan juga direstui oleh tentunya PBB untuk membenam Sunni di tengah-tengah Syria dan Iraq. Akhirnya itu yang berlaku. Ini kita takut ni. Hari itu ni Syria tu yang bertembung adalah mereka yang Sunni lawan dengan Syiah. Itu yang berlaku. Di Iraq mereka yang Sunni dibunuh oleh Syiah. Di Syria mereka yang Sunni dibunuh oleh Syiah. Akhirnya bangkit menentang kezaliman tentera-tentera Syiah yang disokong oleh kerajaan Iran, yang disokong oleh Lebanon, yang disokong oleh Yaman. Puak-puak Syiah masuk untuk menjahanamkan umat Sunni. Sunni bangkit mempertahankan diri. Dulu tu lagu tu, tiba-tiba mai satu benda lagi, mai menjahanamkan pandangan masyarakat dunia, yang akhirnya dunia Barat, nah, Kanada pun hantar, Australia pun hantar, Amerika sudah hantar masuk, dan kemudian Liga Arab membenarkan untuk menembak dan membunuh ISIL. Kita tak tahu siapa. Kita di sini apa boleh kita buat? Angkat tangan pada Tuhan.
yang duduk di atas daripada pemimpin-pemimpin negara-negara Islam. Pasal apa biar kalau sekiranya hampa adalah mereka yang benar bertanggungjawab sebagai awliyaul umur, pemimpin-pemimpin umat Islam, hampa kena bertanggungjawab kerana mereka itu adalah saudara seagama kita yang Sunni. 90% umat Islam dunia adalah Sunni, hanya 10% saja Syiah. Tetapi hari ini kita melihat demikian lemahnya kita kerana kita dipecah-pecahkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, jihad hari ini telah menyebabkan sebahagian daripada orang kita allergic dengan perkataan ini. Ini dia sebut jihad pun tak benar. Padahal jihad itu adalah merupakan satu daripada kemuliaan yang sangat besar, satu daripada ketinggian dan keutamaan yang sangat hebat di dalam Islam. Kita tidak boleh meninggalkan soal jihad. Jihad, nak kenal Allah kena jihad. Jihad ni tuan-tuan bermula dengan jahada, sungguh-sungguh. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mujahadah, yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Cuba bayang kalau sudah tidak ada kesungguhan dalam diri. Nak bangunkan diri tak ada, nak kenalkan diri kita dengan Tuhan tak ada, nak sungguh-sungguh nak mengaji agama tak ada, nak sungguh-sungguh nak ubah keluarga tak ada, sungguh-sungguh nak ubah masyarakat tak ada, sungguh-sungguh untuk tinggikan Islam sudah tak ada. Islam itu picisan, Islam itu sampingan, Islam itu diketepikan. Bayangkan apa akan jadi kepada kita, melainkan kita mengundang kehinaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat sekalian, kita telah dibebaskan, dimerdekakan sejak sekian lama setelah kita diberi Islam sebagai agama. Maka apabila kita menyebut radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, ya Allah, kami redha Engkau adalah Tuhan, ya Allah, Islam itu agama kami, ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabi dan Rasul kami. Kita merdeka kerana kita sebenarnya sudah dibebas daripada belenggu kekufuran. Marilah kita bebas daripada belenggu dan ancaman dan juga hasutan iblis, syaitan, nafsu, belenggu-belenggu dunia, daripada hubud dunia, daripada semua sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan hari ini jadi hari yang lebih baik daripada kemarin, dan esok hari lebih baik daripada hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan mukaddimah kita pada malam ni sebenarnya kita nak sebut tentang kemerdekaan yang baru kita sambut. Sempena merdekanya negara 57 tahun, kita sudah cukup dewasa, seperti seorang yang sudah berusia hampir 60 tahun. Negara kita ni tuan-tuan, sepatutnya kita dah jauh lebih daripada matang. Kita sudah ada anak, dan barangkali seorang yang hampir 60 tahun bukan lagi ada anak, dia sudah ada cucu. Kita sebenarnya sudah jauh lebih matang. Mudah-mudahan negara kita dipelihara oleh Allah, diteruskan kemakmuran yang dikurnia oleh Allah, dan dipelihara daripada segala musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kita. Muslimin, muslimat sekalian, kita sambung dalam hadis, keterangan hadis yang kedua, iaitu hadis panjang yang telah kita baca dalam perjumpaan kita yang lalu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru, iaitu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Abu Daud. Kita sampai muka surat 19 kepada huraiannya. Pertama, penulisan hadis-hadis Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata musannif rahimahullah, wa nafa'ana bi ulumihi fid darain insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dia diutus oleh Allah Taala membawa syariat Islam kepada seluruh umat manusia. Jadi nabi lah yang dihantar, yang dikirim, yang
diutus oleh Allah untuk bawa syariat Islam kepada seluruh umat manusia. Jalan hidup kita dalam dunia ni tuan-tuan ditentukan oleh siapa? Bukan ditentukan oleh kita. Jalan hidup kita di dunia ditentukan oleh Allah. Allah itulah yang telah menggubal syariat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia hanya membawa syariat itu. Yang tentukan syariat itu siapa? Allah. Kita nak beribadat kepada Allah, nak semayang ke, nak puasa ke, nak pergi haji ke, nak buat umrah ke, nak bayar zakat ke, semua tu ditunjuk oleh siapa? Ditunjuk oleh Rasulullah. Nampak? Kita tak boleh main reka-reka, tak boleh. Nama kata ibadat dia kena main daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bawa daripada Allah. Nampak? Kita pernah baca hadis dalam bab semayang, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang macam mana kamu tengok aku semayang. Itu asas dia. Kemudian hadis-hadis yang berkaitan cara takbir, contohnya Syafi'i ada takbirnya begini, nah Maliki ada takbirnya begini, Hambali ada pandangan dia macam ni, nah Hanafi pula begini. Semua itu juga datang daripada riwayat-riwayat hadis. Nampak? Bukan kata reka-reka, tidak. Hadis juga yang diambil, hadis juga yang dipegang. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Contoh, belah kita, belah Nusantara, kita pengikut mazhab Imam Syafi'i. Nah, tetapi kalau di sebelah Lubnan sana, ke sebelah Arab sana, mereka ada kawasan yang majoritinya adalah pengikut-pengikut Imam Hambali. Kalau belah Saudi mazhab Ahmad Ibn Hanbal. Nampak? Jadi pandangan-pandangan antara imam ini berbeza, dan apa yang berbeza itu adalah rahmat untuk umat ini. Rahmat. Nampak? Jangan menjadi titik perbezaan itu sebagai titik sengketa. Tidak. Cumanya bila kita duduk di sini, kita kena ikut Syafi'i lah. Janganlah kita piduk khilaf. Sebab apa? Sebab kita memang asal Syafi'i. Ikutlah mazhab Syafi'i. Sebab pandangan Imam Syafi'i itu berdasarkan hadis-hadis yang dipegang setelah mana Nabi SAW yang telah pun meninggalkan hadis-hadis ini dan diambil dan kemudian dipilih dan dipegang oleh Al-Imam Syafi'i dan juga pengikut-pengikut yang rapat dengannya, Ashabus Syafi'i. Jadi tuan-tuan, kita ni siapa? Kita ni adalah orang yang hanya mengikut sahaja, atau kita panggil awam yang menuruti sahaja. Kita ini bukan orang yang boleh nak berijtihad sehingga kita nak buat mazhab baru. Kita ini hanya ikut jalan yang telah ditunjuk oleh ulama-ulama yang muktabar, yang ada di sepanjang sejarah Islam yang hebat itu. Ini tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi syariat Allah Ta'ala itu siapa yang bawa? Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah sebagai seorang maha guru yang diberikan tugas mengajar. Jadi guru segala guru, maha guru kepada guru, guru yang ada ni siapa? Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita sebut kepada cikgu-cikgu, kepada ustaz-ustaz, bahawa kerjaya mereka itu sangat mulia kerana mereka meneruskan legasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, innama bu'istu mualliman, hanya saja aku diutuskan, kata Nabi, untuk menjadi seorang guru. Jadi cikgu, jadi guru ni kerja Nabi. Maka jadilah seperti Nabi yang mengajar manusia akan ilmu, tetapi cuba sedaya upaya ajarlah manusia ilmu yang menjadikan mereka itu takut kepada Allah bila bertambah ilmu. Kalau kita nak tahu ilmu kita ngaji manfaat atau tidak, maka tengoklah ilmu itu adakah menambah rasa takut kita kepada Allah. Kalau ilmu hak kita mengaji tapi tak rasa takut pada Allah, tu ilmu tak bermanfaat. Kalau ilmu bermanfaat, makin mengaji makin takut pada Allah. Ilmu bermanfaat,
makin mengaji makin kenal diri kita yang hina, makin mengaji makin nampak kekurangan diri, makin nampak kesalahan kesilapan yang kita lakukan dalam hidup ini dengan sebab ilmu yang manfaat tadi. Tapi bila kita makin mengaji makin pandai tapi makin sombong, makin takabur, itu menunjukkan ilmu yang kita belajar itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kita hendaklah tuan-tuan, walaupun tak jadi cikgu, kita tetap juga menjadi guru. Dalam kata yang lain, menjadilah kita akan pengikut Nabi yang menyampaikan ilmu kepada orang lain walaupun satu ayat. Nabi kata, balighu anni walau ayatan, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Jadi satu ayat pun dah sampai juga. Kita jadi suami, kita jadilah seorang suami yang sentiasa mengajar akan ilmu kepada bini kita, kepada anak-anak kita. Bila kita jadi bapa, bagilah pencerahan kepada anak-anak kita. Jangan biar anak kita membesar tanpa ilmu. Jangan biar isteri kita dan keluarga kita lalui hidup sehari tanpa ilmu. Jadi kita kena hidupkan mereka itu dalam suasana mendapat ilmu. Jangan setakat bekalkan mereka surah abad yang memberi pengetahuan am, tapi bekalkan mereka dengan ilmu yang bermanfaat, dengan bahan bacaan yang bermanfaat. Kongsi apa yang kita dapat dalam majlis-majlis ilmu dengan mereka. Hari ini bukan susah tuan-tuan. Dalam YouTube tu macam-macam ada, kan? Tapi berapa orang nak buka dan nak dengar benda baik, nak tengok benda baik? Nah, ramainya mereka yang terpengaruh dengan nafsu, yang tewas dengan tipu dayanya, lalu dibuka dan tengok benda-benda dunia, benda-benda seronok yang menyebabkan kita makin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyesal ni tuan-tuan bukan benda duduk depan, dia duduk belakang. Ada satu orang dia hantar kat saya dalam WhatsApp satu perkongsian kisah banduan di bilik akhir, bilik abadi nama dia. Orang yang nak dihukum gantung menghabiskan 23 jam hampir sehari di dalam sel terakhirnya. Tuan-tuan bayangkan, ada yang menghabiskan masa bertahun-tahun untuk melalui proses rayuan sampai terakhirnya. Setelah confirm mereka itu tak diterima lagi rayuan, tak dapat keampunan, maka mereka akan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Tuan-tuan, ada satu orang yang kerja dia duduk gantung orang sampai mati, nama Samuel. Saya pun tak tahu dia ni Islam ke tidak, tapi dia kata dia melihat dan dia menguruskan sejumlah orang yang melalui bilik akhir. Ada yang kata, dia kata tak sabar-sabarlah bila nak melalui hari terakhir sebab dah lama menanti. Tuan-tuan bayang 23 jam sehari duduk dalam bilik tu, keluar sekejap masuk. Orang lain tak macam tu. Orang lain yang duk kena hukum tak kenal bilik akhir, dia nanti keluar, ada kerja, boleh buat bagainya, boleh main. Tapi hak yang duduk bilik akhir, dia bilik dia. Jadi dia percemut tunggu. Dan dia kata kalau orang Islam, mereka akan dihukum pada hari Jumaat pagi subuh, dan mereka boleh melalui hari itu dengan memilih makanan dan pakaian yang mereka suka. Diberi kebebasan hari itu, boleh jumpa keluarga, boleh makan makanan pilihan, harga dia RM7.50, boleh pakai pakaian yang dia pilih. Ramai juga dia kata pakai pakaian sembahyang, makna dia pakai baju seluar yang dia pakai sembahyang subuh last tu. Itulah yang dia nak menghadap Allah, dihukum gantung. Dia kata ada yang pilih pakai kasut, harga dia RM300. Ada yang pilih pakai baju kot dengan tie. Dia mana campur orang bukan Islam apa semua. Ada, kan? Sikit sangat yang memberontak, yang lain semua dah pasrah. Tapi saya bukan nak kongsi yang tu. Ujung sekali, kan? Ramai yang menulis wasiat.
Dia nanti tulis, jangan ikut abah jangan ikut abah melakukan perbuatan yang salah. Tuan-tuan, nak cerita manusia menyesal belakang. No, kita kalau kita biar anak kita, kita ajak dia, kita tak didik dia dengan syariat, pergi kita. Tu ya. Tak peduli siapa, pangkat besar mana pun tak peduli, kaya tara mana pun tak peduli. Bahkan kalau orang tu kaya, lagi senang akses budak tu untuk buat benda jahanam. Dia nanti dengan kereta mewah dia nanti dengan kereta hebat dia, dengan mutu besar dia boleh raut anak dara orang. Hari-hari dia boleh tukar anak dara. Zaman budak-budak perempuan boleh lihat tengok orang kaya. Nampak tak tuan-tuan? Kalau kita tak bagi anak-anak kita syariat, kita tak bagi anak-anak kita kenal Allah, cinta Nabi, mampu kita. Tuan-tuan tengok baru ni, malam 31 Ogos, kisah seorang bapa umur 51 tahun tengah duduk lena rumahnya di Jalan Ipoh, tengah bandar Kuala Lumpur. Saya pernah mesyuarat banyak hari duduk hotel Dynasty Hotel Jalan Ipoh kan, belai hari saya duduk situ tuan-tuan. Kawasan tu tuan-tuan, kawasan budak duk rempit, duk lawan ris dengan petrol car, dengan kereta peronda duk hambat mereka macam ayam, hambat ayam jemuk padi tu kan. Kita show dia lari, dia mai lagu tu lah, apa tu, weh peronda wiau wow puzi you know ligan. Dia duduk di tengah bandar, pak ni tengah duduk lena tuan-tuan. Malam tu malam kita nak melaungkan kemerdekaan, malam 31. Anak laki-laki dia satu-satunya anak jantan, umur 17 makna tingkatan 5. Hai tuan-tuan, pak umur 51, anak umur 17. Kita dulu biasa umur 17 berani agak pak umur 50 duduk lena, berani nak gerak minta duit pula tu, nak pi tengok apa nama orang sambut merdeka, nak pi tengok detik tu, berani lah nak gerak pak nak minta duit, berani. Pak pelengkung mampu. Dulu kalau kita nak minta apa, kita nanti bukan minta kat pak, kita minta kat mak pergi minta kat ayah. Tak berani nak minta kat pak tu dulu. Budak ni pak dia duduk lena, dia pergi gerak pak dia kata pak mangkit main duit RM50. Tuan-tuan, saya tak cakap KL lah, budak tu mungkin cakap KL, dia tak kata bro lah kan, bah RM50 bah 50. Tapi kalau cakap Kedah, dia kata tu pak main RM50. Pak dia kata mana aku ada duit, malam-malam hang minta mana aku ada duit, esok pagi boleh lah bagi. Pak dia kata lah, orang nak pakai malam ni, orang nak pergi tengok ambang merdeka, orang nak pergi sambut merdeka, main lah RM50. Takkan tak ada aku RM50. Pak dia kata mana aku ada duit. Kalau hang nak esok pagi lah. Orang kata nak, orang kata tak ada. Berkelahi tuan-tuan dengan pak dia. Pak umur 51 boleh kalah dengan anak umur 17. Kira cerot ya. Tapi nak kata pun, kalau kita pun tidak pergi tak ada 50. Kalau anak cari tempat hak kena, pergi kita tuan-tuan. Bapak dia cedera di mana? Cedera di tengkuk. Bapak cedera di muka. Bapak ini bukan takat dicederakan oleh anak dia, bahkan anak dia halau bapak dia keluar daripada rumah malam tu juga. Saya ambil gambar keratan akhbar tu, saya simpan. Ni kita sambut merdeka 57 tahun negara merdeka. Ini anak yang dia rasa dia begitu bangga nak pergi sambut merdeka, dia pukul pak dia, dia cederakan pak dia, bahkan dia halau pak dia keluar daripada rumah pak dia, bukan rumah dia pun. Tuan-tuan, dia kata hang keluar, kalau tidak hang kena lagi terus hang keluar. Pak dia lari keluar daripada rumah, terus pergi balai polis, report dekat polis perbuatan anak dia pada dia. Tuan-tuan, agak-agak kalau anak ni hak macam ni besar, umur 27 tahun, lagu mana tak? Tambah 10 tahun ni, agak-agak jadi guna.
Bila anak tu umur 27 tahun, pak tu umur 61 tahun. Agak-agak badan umur 61 besar mana? 51 pun kena balut. Kalau umur 27, tuan-tuan, satu ibu jumpa saya, merayu dekat saya, tolonglah buat macam mana pun. Saya ni ada rumah tapi macam tak ada rumah. Anak saya hambat keluar pada rumah saya. Saya nak balik pergi pun saya takut. Saya hari ni saya sedih, hari tu saya balik pergi jenguk. Saya pergi jenguk rumah saya, tapi saya takut kat anak saya. Anak saya hari ni buat maksiat dalam rumah tu. Dia buka bagi orang masuk pergi buat maksiat dalam rumah tu. Tolonglah leporkan kat polis kat mana pun. Mampu. Lari bawa diri pergi duduk Pulau Langkawi. Tinggal rumah tang ni, anak dia buat sewa bilik. Lah ni dia cerdik tuan-tuan. Sewa jam. Melayu pun ada buat, Cina pun ada buat. Mangsa tak peduli halal haram. Ni kita pisang Sabu baru ni di satu tempat, ketua penguatkuasa Syekh Faisal sendiri pergi. Enggak, beliau kau pasang dalam tu. Dulu dia buat bentiang, dia buat apa nama, homestay lah, dia buang bentiang-bentiang semua tak ada. Tapi kita tahu kata ada. Dia pun duduk depan tu, Cina tu, kita tanya ada orang lah dalam. Hai, tak ada. Mana ada? Tak ada dah, sudah tak ada. Hai, ada dalam. Tak ada. Kita budak ada apa? Tak ada. Perang bagi masuk. Ada dalam. Berapa pasang dalam. Sama dengan budak ni, mak tak boleh nak buat apa dah. Pasal apa? Anak dia pelengkung, dia mampu. Lari mak. Anak sewa rumah tu rumah mak dia. Anak sewa bilik, orang main sewa jam, masuk buat perbuatan terkutuk dalam tu. Duk main buat projek dalam tu, sewa sejam tu 10-20 ringgit, boleh duit kat dia. Lah, nyak tukar malim lah. Anak dia seorang bekas anggota keselamatan, lari dari tugas, terjebak dengan najis dadah. Hari ini menjadi penagih dadah Tegal. Tu nak bangga. Takkan anak kita terus jadi penagih dadah, anak kita terus jadi sansing kampung dusun, anak kita terus jadi jahanam celaru. Takkanlah begitu. Dah, anak kita fitrah. Kalau kita dah tak bagi agama dekat dia, kalau kita duk bagi dunia je dekat dia, kalau kita tak pernah ajak hukum Tuhan dekat dia, kita duk harap dia nak jadi anak yang baik dengan cara dia sendiri, taubat tak jadi. Tuan-tuan bayangkan tu, macam mana bapa kepada budak yang polis pergi serbu, kemudian berlaku tembak-menembak di dalam sebuah rumah pada saat mereka tengah duduk tidur. Umur dia baru 25 tahun, keluar dalam akhbar bukan takat nama dia, bahkan nama pak dia. Tidak dek. Ni tengah duduk lena, tengah duduk lena, polis keluar pergi, tuan rumah tengok terkejut. Polis main kepung rumah, dengar-dengar tembak, rebah tuan rumah tak kena tembak pun, terkejut pasal polis tembak di dalam tu. Tuan-tuan, polis masuk-masuk tak mau serah diri. Hak dalam bilik pertama tembak, polis tembak. Keluar kawan bilik sebelah, tembak, 3 polis cedera. Tembak balik, mati dua-dua orang. Dua-dua Melayu, dua-dua Islam. Usia sangat proaktif sebenarnya. Usia itu adalah usia yang sepatutnya menyumbang kepada kemakmuran negara, kemakmuran keluarga, kebahagiaan mak dan ayah bonda. Umur 25 tahun. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kita tak ada jalan. Nabi dah sampai syariat dekat kita. Dekat umat Islam ni Nabi hantar syariat. Syariat tu Nabi ajak kita. Kita kena ajak syariat itu kepada anak-anak kita. Tak ada jalan. Siapa belakangkan syariat Allah, dia menuju binasa. Siapa belakangkan syariat Allah, dia pasti akan celaka. Nah, dia pasti akan celaka dalam hidupnya dunia, apalagi di akhirat. Pasti dia akan diumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata di sini, baginda adalah sebagai seorang maha guru yang diberi tugas mengajar. Maka segala yang terbit dari baginda, makna yang keluar dari Nabi,
sama ada perkataannya atau perbuatannya ataupun takrirnya, yakni ketiadaan larangannya mengenai perkara-perkara syariat adalah semuanya berupa pelajaran. Nah, jadi Nabi ini apabila Nabi mengajak, Nabi menyampai, maka semua jadi pelajaran belaka. Hak Nabi kata jadi pelajaran, hak Nabi buat jadi pelajaran, hak Nabi berperakuan confirm jadi pelajaran. Sebab tu kita panggil kepimpinan melalui teladan. Sebab tu kita sebut yang dikatakan dakwah dengan lisanil hal aqwa min lisanil maqal. Dakwah ni tuan-tuan ada lisanul maqal, ada lisanul hal. Lisanul maqal ni kita bercakap, itu dakwah dengan mengajak cara dia bercakap. Jom kita semayang, tapi lebih berkesan kita bukan takat ajak jom semayang, kita semayang sama-sama. Itu lebih kuat, itu lebih berpengaruh, itu lebih berkesan. Kalau kita ajak anak semayang, kita semayang dengan anak. Ajak bini semayang, kita semayang dengan bini. Maka perbuatan yang kita buat itu lebih kuat kesannya daripada kita ajak dia. Ada satu kisah tuan-tuan, yang kata satu orang yang Allah pilih, dia dapat hidayah. Hidayah ni kita kena minta, kita kena berjuang, kita kena bertahan. No, hidayah bukan milik siapa-siapa, dia milik Allah. Tapi kalau Tuhan bagi, may yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Tuhan bagi hidayah, tak ada siapa lah boleh bagi sesat kat dia. Kawan ni tuan-tuan Samedi, dia orang kaya. Orang kaya ni tuan-tuan, berapa ramai boleh tahan? Ramai orang miskin dia boleh tahan. Tapi bila kaya, ramai orang kufur nikmat. Tu. Tambah dia ni bukan takat kaya, dia ni dengan pangkat dia besar, dengan somebody, dia pula bini dia pun somebody. Kan? Orang ni kalau somebody ni payah nak turun nak mai ikut masjid ni tuan. Payah. Tapi kalau Tuhan pilih, dia tak peduli. Dia tak heran dengan pangkat dia, dia kata kira pangkat apa. Kan? Nampak tulis, kalau tulis profesor, datuk ke apa ke, Tan Sri ke apa ke, tengok-tengok jadi jawatan kuasa besar yang masjid. Kemat. Kalau macam tu selalu dia kata, kalau bagi saya jadi penasihat, penaung ke apa, tak apa. Tengok-tengok dia jadi jawatan kuasa pembangunan ke apa, dia mau, ni cukup bagus. Kawan ni dia sedang. Tapi bila dia sedang, waktu tu memang kalau kita kata lambat lah. Tapi bila dia sedang, dia betul-betul insaf. Dia betul-betul insaf. Dia duduk pergi melazimi jemaah, dia duduk pergi mengaji, dia duduk pergi duduk dengar. Lepas tu balik rumah, dia duduk tengok bini dia sedih dengan bini dia. Bini tak pakai tudung, jam dia. Bini pula bukan kecil anak punya bini, kerja pun besar macam dia juga, somebody macam dia juga. Puak ni puak cakap orang putih. Anak dia bukan takat bini dia pangkat besar, anak dia tu jenis penasihat undang-undang lagu tu. Anak pun cakap orang putih juga. Mereka ni semua bisa mengaji orang putih. Sampai anak kata dekat dia, Daddy, kalau Daddy nak dakwah Mami, itu surah Daddy. Kalau Daddy nak ajak Mami, nak dakwah, nak ajak Mama buat apa, tak apa. Tapi kami no. Jam je. Anak-anak besar panjang kan. Nak buat macam mana, dah terlepas dah. Dulu kecil dulu dah bagi hal lain. Dah tak ajak agama apa tak ajak, dia pun baru kenal. Tapi dia kata dia tak putus asa. Dia memang nak tackle bini dia. Bini dia memang jenis cakap orang putih apa semua. Lepas tu dia pun tak apa, dia mangkit semayang malam-malam, tiap-tiap malam mangkit semayang, duduk mangkit semayang. Dia tak ajak bini dia. Dia tak ajak gerak mangkit semayang. Tak. Semayang tahajud tuan-tuan. Orang perempuan tak pakai kelumbung pun ada kadang semayang, dia tak faham kan. Tapi dia tak mangkit semayang. Tapi mata duduk cemeh, duduk tengok laki dia duduk semayang. Laki aku berubah ke orang nama. Kan? Duduk tengok laki dia berubah. Sampailah dia duduk naik kereta dengan bini dia, dia duduk pasang kaset, duduk dengar ceramah. Dengar ceramah, buka pelan-pelan. Naik kereta dia pasang. Naik kereta bini dia pada kereta. Dia tak pasang, pasal bini dia punya kereta. Bila naik kereta dia pasang pelan. Sekali, dua kali, dah bini pun kata,
You tak boleh tersandarai sikit kan? Awak you seorang yang nak dengar, I pun tak ingin nak dengar dulu. Makan nampak? Dia duduk pergi masjid, duduk mangkit malam-malam pukul 3 pagi, duduk minta dekat Tuhan. Akhirnya Tuhan buka, tuan-tuan, Tuhan buka. Dia pun pasang derai sikit. Bila pasang derai, lama-lama bini dia daripada tak pakai tudung, ambil tudung yang jenis pakai macam lanun yang ikat kot ni. Kira okey lah tuan-tuan, berubah dah. Dan dia pun seronok, tak kira lah, bini dah tukar dah pakai macam lanun kan. Balik beli bunga, beli kek apa semua kan. Duduk satu hari, bini dia kata, you tak ada kan apa nama ceramah lebih-lebih, mai nak bubur dalam kereta, I nak pergi kerja, I pun nak dengar juga. Dia dapat lah. Dia pun bagi dekat bini dia, bagi dia. Akhirnya bini dia berubah, pakai tudung macam muslimah yang lain. Akhirnya satu keluarga berubah. Tu dia tuan-tuan, kalau Tuhan nak bagi hidayah. Ni saya minggu lepas ada di Langkawi. Subuh di satu masjid, ada satu pegawai. Dia ni kira pagi-pagi subuh dah pakai baju kerja dah, jenis kerja KJT tu tuan-tuan. Dia kerja shift waktu tu ramah. Subuh-subuh dia dengar kuliah subuh. Kuliah subuh kita tengah jam ni, bagi sikit. Elok saya nak balik, nak naik bot, jumpa dia. Dia pun duduk jalan nak hantar saya pergi naik bot. Bagi naik di atas tu, dia pun duduk sembang dengan saya. Dia kata saya ni, dia kata sebenarnya baru dapat hidayah. Saya kata kebetulan saya bercakap pagi tu, saya kata hidayah ni milik Allah. Kalau kita dapat, syukur banyak-banyak. Allah tak kira yang beli awal, Allah kira tak beli ujung. Tak tahankan hidayah, ketuk pintu hidayah, minta ampun pada Allah. Dia cerita pada saya, bergenang air mata dia tuan-tuan. Dia kata saya dapat hidayah, umur saya dah 40 lebih dah. Waktu tu saya dapat dengan musibah. Musibah apa? Bini saya mati, baru saya dapat hidayah. Saya tak kena etika sejadah, saya tak reti semayang, saya tak reti baca alif bata pun tak reti baca. Kira betul kerja untuk dunia. Sampai bini dia mati, baru dia terasa nak minta doa dekat Allah. Ya Allah, bagilah aku seorang perempuan yang dapat bimbing aku, ya Allah. Allah campak dalam hati dia, nak minta dekat Tuhan supaya Allah takdirkan isteri yang dapat pimpin hidup dia. Dia kata saya minta satu orang ustazah, dia umur banyak sikit, dia mau jadi bini saya. Nampak tak? Satu anak dara umur lewat sikit jadi bini dia. Lewat pun kira muda pada dia juga lah. Saya kata menikah lama mana dah? Dia kata 5 tahun dah. 5 tahun dah saya menikah dengan dia. Saya habis dah sekali Quran. Saya malu saya mengaji dekat bini saya. Bini saya mengajak alif bata, bini saya mengajak semua. Dia mengajak saya semayang, dia ajak saya semua tentang agama, dia yang ajak saya. Hari ini saya rasa tenang, saya rasa bahagia. Saya janji dengan bini saya, tiap-tiap malam saya akan bangkit pukul 3. Kalau saya tak jaga, ambil ayam satu timba, ceruk muka saya. Saya kata bini buat dah. Bini buat, dia ceruk. Tu dia tuan-tuan, kita tak pernah rasa nikmat tu tuan-tuan. Dia boleh cerita dengan ayam mata tu, dia seronok pasal bini dia ceruk bangkit pukul 3. Kita bangkit pukul 3, bini ceruk. Dia boleh sabar. 5 tahun dah tuan-tuan menerima hidayah Allah. Adik muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, maka lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Hak kita buat itu lebih kuat kesannya, pengaruhnya daripada kita bercakap. Jadi kita cakap pun kena juga, tapi buat kena juga. Kalau cakap tak buat, itu orang panggil cakap tak serupa bikin. Maka kita hendaklah mengutarakan apa yang kita kata, barulah dia ada kesan. Sebab tu dalam hidup rumah tangga, bila kita cakap, kita kena hormat apa yang kita cakap tu dengan pasangan kita. Kita kena pastikan accountability apa kita cakap. Kalau kita kata nak buat, kita kena buat. Kalau kita janji, kita kena tunai. Kita tak boleh dengan bini kita janji, kita buat dia tu macam sekupang 3 duit, macam tak ada harga diri. Kalau rasa nak janji-janji aja, kita manis di bibir mulut, dalam hati lain bicara. Mana boleh macam tu? Dengan anak kita, kita janji dalam Islam, janji walaupun dengan anak kena tunai. Kalau tak tunai, berdosa. Kita hanya boleh
bongkar janji. Bongkar janji sebelum sampai masa janji. Maknanya abang kat dia, abah tak boleh, ni kita janji petang esok ni nak pi main jet ski kan di Jitra. Koklah Jitra zaman tu ada jet ski lah kan. Jadi kita abang kata tak boleh pasal kita ada mesyuarat, maka kita tunda pi hari lain dan sebagainya. Nanti abah beritahu balik. Jadi kena ada disiplin. Mana ada kita ada disiplin tuan-tuan? Tak ada. Kalau kita kata no TV malam, kita tak boleh. No TV. No TV is no TV. Berapa orang yang no TV, anak dia yang no TV, dia yes TV. Muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Nah, jadi insya-Allah kita akan sambung di depan, dan tiap-tiap pelajaran itu ada saja orang menerimanya. Jadi cerita Nabi bila nampaikan ilmu, ada saja yang terima. Itu sahabat selalu keliling Nabi, sahabat selalu tanya Nabi. Sebab itu dalam rumah kita kena wujudkan karisma ini. Bapa mesti jadi bapa yang berkesan, suami mesti jadi suami yang berkesan, ibu mesti jadi ibu yang berkesan. Anak-anak nanti keliling kita. Kalau bini dengan suami, nanti bini duduk tengok muka suami dia, tengok mata suami dia, nak dengar suami dia kata apa, nak dengar suami dia suruh apa. Suami tak dan suruh, dia nanti buat dah. Allah, syok lah tuan-tuan, tak tahu nak abang, bahagia. Cuba bayangkan kita jadi bapa, anak kita pula lagu tu keliling kita, nanti kita cerita, kita bercakap, dia dengar, mereka suka. Ni tuan-tuan, lah mana nak jadi tu dan kah? Tak dan lah. Dulu masa zaman dulu dan duduk makan sekali, sambil duduk makan banyak benda nak sembang lah, tak dan. Tambahlah kalau laki pun kerja, bini pun kerja, kawan ni pun ada telefon pintar, kawan ni pun ada telefon pintar, anak pun ada telefon pintar, balik rumah semua dah bukan gelak ke orang sebelah, duk gelak dengan telefon dia tu. Nasi pun kering, gulai kering di tangan lagu tu ya, duk gelak tu. Allahu Akbar, cabaran sungguh lah tuan-tuan. Sampai pukul 3 pagi duk jawab lagi, orang duk sembang lagi dalam WhatsApp tu yang kata Dr. Abdul Basit, dia sebut dalam dia punya khutbah dia kata hadhihi fitnatuz zaman, inilah dia kata fitnah zaman ini. Cuba bayang tuan-tuan, bini kita pukul 3 pagi duk jawab dengan kawan-kawan dalam bilik dia punya chat room dia, dalam bilik WhatsApp dia. Tengok kawan ada duduk sembang tu, satu lelaki, tuan-tuan rasa apa mana? Tuan-tuan, mampu. Nah, saya ingat dia akan jadi bala apabila kita tak letak di atas paksi iman dan takwa. Itu saja yang boleh menyelamatkan kita. Kalau tidak habis. Nah, anak kita bagi telefon pintar, dia nanti bentuk grup karut, grup mangkak apa semua, nanti dia pakai kongsi gambar blue film apa semua masuk dalam tu. Dia mudah ya tuan-tuan, dia ambil gambar, dia kawan dia duk roman perang tembak dalam tu, kongsi pakak tengok apa semua, benda jahanam menjadi bertambah jahanam akibat daripada jauh daripada iman dan takwa. Suami akan khianat, isteri akan curang, anak-anak akan derhaka, masyarakat pasti derita sebab kita membelakangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena wujudkan ikon. Ibu bapa kena menjadi hero kepada anak-anak dalam masyarakat kita. Imam mesti gagah, imam mesti mulia, imam dan leader mesti menjadi true leader supaya masyarakat sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan mampu ditegur oleh imam-imam ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi tuan-tuan di paragraf yang kedua dalam kuliah kita yang akan datang. Hadza wabillahi taufiq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidatina sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
إليه. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.